Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Kalau dalam soal ilmu agama yang menjadi tunjang kehidupan kita, ada beratus-ratus, hatta beribu mazhab, tuan-tuan perempuan. Yang terkenal tu kita dengar 4 lah. Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki. Itu yang terkenal. Pun kalau kita rujuk kepada 4 mazhab yang muktabar ini, nampak dalam agama, sandaran agama pun ada pendapat-pendapat yang berbeza. So dalam kaedah pemvaksinasian ini juga kita perlu hormati, tuan-tuan perempuan. Kita bukan soal sokong tak sokong. Kita katakan yang dah vaksin begini, yang tak vaksin begini, yang golongan tak vaksin pula kata pula yang dah vaksin begini. Tak, ini Islam tak ajar macam ni, tuan-tuan. Islam tak ajar. Islam suruh menyantuni antara satu dengan lain. Mana hilangnya kasih sayang kita, tuan-tuan. Itu saya katakan bahawa COVID-19 virus ini sudah menjadi sebagai satu fitan, ujian bagi kita, ditambah pula dengan suasana vaksin yang dia masuk ke dalam tubuh. Pun adakah ini menjadi sebagai corona nombor 2 pula? Sebab dia menjadi pertembungan antara yang nak vaksin dengan tak nak vaksin. Cukup, tuan-tuan. Kita ada keyakinan dan kita ada diri kita, hak kita, yang perlu kita katakan bahawa kalau dalam negara kita sebut mungkin ramai yang mungkin katakan, oh tak boleh ustaz, kita ni kalau boleh, takkan kita boleh lah buat sekali je jalan semua kan. Jadi kita jaga kita, baru boleh kita jaga kita. Tuan-tuan perempuan, kalau sahabat kita nak kata, saya jaga diri saya ustaz, saya amal makan sunnah-sunnah Nabi semua saya makan, insyaAllah. Saya jaga solat saya zikir ustaz. Saya pun tak pergi ke tempat yang ada wabak, saya jaga SOP. Bukan 2 ustaz, 3 layer, tarik 3 layer, tak ada 4 layer saya bubuh ustaz. Dia face shield lagi, sarung tangan lagi, tempat lagi, spray hand sanitizer, lepas tu dengan spray gun sanitizer. Dah jadi cowboy aku ustaz, kulu kili. Nak masuk masjid pun bawa pistol juga, ya, pistol tembak tu yang tu. Tuan-tuan. Dan dia sihat mungkin. Adakah kita nak nafikan kredibiliti dia, amanah dia nak jaga diri dia dengan keyakinan yang dia ada? Adakah kita nak nafikan? Di dalam kita tidak menafikan vaksin sebagai salah satu usaha daripada pihak-pihak yang meyakini bahawasanya vaksin ini antara penyelesaian masalah. Itu sebab saya katakan, kita sudah hilang penyantunan ke arah menghormati pendapat. Sebab kita faham, tuan-tuan, dekat negara luar pun masih ada yang menyuarakan pendapat mereka tak nak ambil vaksin tu kerana bagi mereka masih tidak yakin dan ada cara tersendiri dalam kendati diri mereka dalam ingin mengurus kesihatan mereka melalui kaedah-kaedah yang mereka yakini. Adakah kita nak menafikan apa yang kita katakan sebagai golongan yang hanya berpegang kepada pendapat dia sahaja, sedangkan di sana ada pendapat-pendapat lain yang perlu kita santuni dan kita selidiki dengan hujah-hujah mereka, dengan pendapat-pendapat mereka. Ini yang saya katakan bahawa muslimin muslimat rahimakumullah, janganlah sampai kita menjadi golongan yang akhirnya menyebabkan perkataan yang kita tidak mahu lafazkan kepada orang lain akhirnya terlafaz, tuan-tuan. Apa dia? Iaitu kita nyatakan bahawa aku seolah-olah rasa terpaksa melakukan perkara-perkara tersebut. Benda ni yang kita tidak mahu. Dalam ibadah pun kita dituntut untuk memilih satu perkara yang bukan was-was, tuan-tuan. Bila kita yakin kepada sesuatu benda itu, kita yakin dengan hujah dalam dalil-dalil aklinya, apatah lagi sudah tentu daripada dalil nakliyahnya, maka sudah tentulah, tuan-tuan perempuan, kita akan memperbuat apa yang perlu kita buat di atas keyakinan kita itu. Tetapi kalau kita ini masih ada di sana sifat was-was, kita was-was, tuan-tuan, dan was-was ni bukan dibuat-buat, ya tuan-tuan, dia bukan dibuat-buat. Hadirin hadirat rahimakumullah, dia bukan dibuat-buat, tapi dirasa tu datang macam aku was-was. Adakah kita nak nafikan? Sedangkan dalam ibadah sendiri pun, apabila kamu was-was,
kamu kena berlindung daripada syaitan. Bahkan bila kita berlindung dari syaitan, kita masih rasa samar-samar, kita masih rasa syak, kita masih rasa was-was, eloklah kita tinggalkan. Tinggalkan was-was itu lebih baik. Perkara-perkara yang samar kita tinggalkan lebih baik. Jadi, kalau kita relatekan dengan suasana sekarang ini, maka kita mula berfikir, mungkin bagi sesiapa yang nak menerima vaksin, mereka terima vaksin itu dengan hati yang terbuka kerana apa? Kerana keyakinan menolak was-was. Orang yang terima vaksin, mereka yakin, dan justru itu apabila mereka yakin menolak was-was. Sebab itu, Masya Allah, Tabarakallah, tak ada apa-apa pun. Tapi, hormati kepada golongan yang masih ada was-was di atas asbab musabab yang mereka timbulkan, hujah-hujah mereka yang perlu kita dengar, bukan kita tutup telinga kita dia mendengar, menjadi pendengar yang baik. Cuba jadi a good listener, pendengar yang baik. Macam tuan-tuan perempuan sekarang, Masya Allah, tempoi. Tapi saya nak bagi tahu ni, kalau tadi orang yang buat sesuatu itu atas dasar keyakinan dia, maka dia buat kerana dia yakin benda itu, maka keyakinan menolak was-was. Sekarang ada orang yang was-was nak buat sesuatu itu, maka bila dia was-was, dia tak yakin. Bila dia tak yakin, dia tak nak buat benda tu. Simple as that. Benda mudah. Buat apa nak bergaduh-gaduh? Yang dah vaksin, janganlah buat macam orang yang belum vaksin ni, seolah-olah macam najis mughalazah pula. Macam seolah-olah najis sangat pula. Saya risau tuan-tuan, sebab sampai ke telinga saya. Risau. Ini satu pertuduhan, ya. Dan government sendiri, pihak berwajib sendiri telah menyatakan akan diadakan suatu perutusan, mungkin insya-Allah, dan ini kita harapkan. Ini telah diperbincangkan di peringkat-peringkat, juga Persatuan Pemuda Islam pun telah bawa perkara ini ke tengah, telah persembahkan kepada Sultan. Tujuannya bukan untuk jadi golongan menyusahkan kepada pihak berwajib dalam menjalankan sistem untuk, kalau boleh kita jaga kita dalam sistem vaksinisasi ini. Bukan. Tetapi anggaplah di sana golongan-golongan tertentu ini masih menerima rungutan-rungutan yang mungkin kita yang dah divaksin, yang yakin dengan vaksin ini, yang tak terima perkara-perkara yang sebagaimana didengar oleh pihak yang satu lagi. So, itu saya kata perlu kita ikram, kita raikan. Jangan kita tutup, sebab mereka juga insan, mereka juga manusia, mereka ada hak, mereka ingin hidup sebagaimana orang lain. Tapi ni saya kata, kadang-kadang yang dah vaksin pun tayang macam-macam dah, kami dah tengok, kami dah vaksin, dah boleh dah. Ni apa cerita tuan-tuan? Kemudian kita tengok pula pergi posting macam-macam. Yang tak vaksin pun satu hal juga, minta maaf tuan-tuan. Ni saya sembang macam Tun kan. Tun kalau dia sembang macam tu lah, dia kata yang tak vaksin pun kadang-kadang kita janganlah pergi ke restoran. Kita dengan senang-senang kita rekod kita sedang makan, minum, sedangkan kita tahu kita belum divaksin, tapi kita saja post pada dalam media kita seolah-olah rasa macam tak bersalah. Jadi saya rasa dia memang tak kena. Memang tak kena. Apa tujuan kita posting? Engkau belum vaksin, lepas tu government dah kata siapa yang tak vaksin tak bolehlah masuk. Okey, tak apa, kita faham. Walaupun kita faham, kita rakyat Malaysia ni kalau boleh kita nak semua orang, tidak ada diskriminasi berlaku, semua orang dapat hak masing-masing, insya-Allah. Kalau yang tak boleh, yang tak mampu divaksin, ada hujah, insya-Allah. Kita minta pihak government pandang soal ini. Jangan ada barrier, jangan ada pemisah. Kita dah banyak berpisah dengan rakan-rakan, adik-beradik, keluarga yang rapat, sahabat anda banyak sangat terpisah. Hati ni dah banyak lonely, this is very lonely, dah lonely dah. Tiba-tiba jadi macam tu. Tuan-tuan, yang tak vaksin pula pergi dengan bangganya, pergi viralkan. Saya tak vaksin, tak kisah pun, saya makan okey je, tak ada pun kena tangkap. Ni apa cerita ni? I cannot brain lah. Aku tak boleh fikir. Tak betul tu lah, saya tak boleh fikir tuan-tuan.
Yang duk tayang dah vaksin, pi tayang kat orang ni, tunjuk dia dah vaksin, konon dia boleh lepas segala-galanya. Itu saya tak boleh brain. Yang belum vaksin, pi makan, tayang, masuk restoran dengan selambarnya, pi tayang kat orang, saya tak vaksin tapi saya okey je. Yang ni saya tak boleh brain tuan-tuan.